Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Satu berita baik ya di dalam Dewan Rakyat, dan saya percaya ini adalah terbaik dan juga ya berita baik buat mahasiswa-mahasiswi khususnya ya, dan kita harapkan apa yang dicadangkan dibacakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi ini memberi manfaat ya kepada pelajar-pelajar di universiti khususnya yang terlibat ya di dalam demokrasi maupun pemilihan. Jadi sahabat-sahabat, tanpa buang masa, mari kita tonton video ini apakah perkara itu. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Orange Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti dan juga tonton video ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Pertua, saya mohon mencadangkan suatu akta untuk meminda akta Universiti dan College Universiti 1971 dibacakan kali kedua sekarang. Silakan. Dengan izin. Tan Sri Yang Dipertua, AUKU telah diwartakan sejak tahun 1971 untuk membuat peruntukan bagi maksud menubuh, menyelenggara dan mentadbir universiti dan kolej universiti awam di Malaysia. Sehingga hari ini, AUKU terpakai kepada 18 buah daripada 20 buah universiti awam di Malaysia. Manakala baki 2 buah universiti lagi, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Teknologi MARA tidak tertakluk kepada AUKU. Bagi UIAM, sekalipun punca penubuhannya di bawah Seksyen 5A AUKU, namun tadbir urus UIAM adalah berdasarkan perlembagaan universiti berkenaan yang digubal di bawah Akta Syarikat 1965. Manakala UITM pula ditubuhkan di bawah aktanya sendiri, iaitu Akta Universiti Teknologi MARA 1976, iaitu Akta 173. Puan Yang Dipertua, AUKU telah dibentangkan di Parlimen pada tahun 1971 bagi menyeragamkan dan memusatkan hal berkaitan tadbir urus universiti awam kepada kementerian yang berkaitan untuk tujuan penyeliaan bagi memastikan perjalanan universiti awam selari dengan aspirasi pendidikan tinggi negara ketika itu. Sehingga tahun 2019, AUKU telah pun melalui proses pindaan sebanyak 7 kali sejak ia diwartakan pada tahun 1971. Pindaan yang dilaksanakan merangkumi pelbagai skop dari penambahbaikan tadbir urus sehingga pengurusan aktiviti dan tata tertib pelajar. Ini secara langsung menjadikan AUKU sebagai antara yang paling matang dalam sejarah negara Malaysia. Walaupun sehingga hari ini masih wujud pelbagai pandangan dan pendirian mengenai AUKU, termasuk idea untuk memansuhkannya dan menggantikannya dengan akta yang baru, tidak ramai yang cakna dengan aspirasi sebenar penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan melalui pindaan AUKU, terutamanya bagi peruntukan yang berkaitan dengan hal ehwal pelajar. Puan Yang Dipertua, daripada 7 pindaan AUKU yang telah dilaksanakan, 4 pindaan adalah mengenai hal ehwal pelajar dan keperluan keadaan semasa. Pindaan terkini pada tahun 2019 misalnya adalah merupakan satu perkembangan positif dalam memberikan lebih ruang kebebasan kepada pelajar untuk menyertai aktiviti parti politik di dalam kampus dan di luar kampus. Kementerian melihat kebebasan ini telah mendorong pelajar dan mahasiswa untuk menuntut supaya lebih banyak ruang dan peluang diberikan kepada mereka, terutama untuk menguruskan aktiviti dan keuangan persatuan mereka sendiri. Sehubungan itu, berlandaskan visi konsep Madani, iaitu mencorak masa hadapan Malaysia dengan segala potensi yang ada dengan mengambil kira segala bentuk perubahan yang mengubah dunia dan bercita-cita mengemudi Malaysia dalam zaman pasca normal, Kementerian berpandangan
Mahasiswa kini sudah bersedia untuk menggalas tanggungjawab yang lebih besar untuk membuat keputusan dengan memberi lebih kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan aktiviti berpersatuan dan menyenggara keuangan aktiviti pelajar. Mengambil kira pandangan dan maklum balas yang diterima, Kementerian telah melancarkan agenda pemerkasaan mahasiswa yang bertujuan untuk memberi ruang dan peluang untuk mahasiswa menguruskan aktiviti dan persatuan mereka sendiri. Terdapat perkara yang tidak memerlukan pindaan kepada AUKU dan boleh dilaksanakan secara pentadbiran. Sebagai contoh, perjalanan urusan pilihan raya kampus telah diserahkan sepenuhnya kepada pelajar. Berdasarkan kepada aspirasi pelajar untuk menguruskan keuangan persatuan mereka sendiri, terdapat seksyen-seksyen dalam AUKU yang tidak membenarkan perkara itu. Maka melalui RUU ini, insya-Allah aspirasi mahasiswa kini dapat direalisasikan. Puan Yang di-Pertua, butiran terperinci mengenai RUU ini adalah seperti berikut. Pertama, Fasa 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan tentang permulaan kuat kuasa akta yang dicadangkan. Kedua, Fasal 2 bertujuan untuk menggantikan Seksyen 15A Akta 30 untuk membenarkan pungutan wang dan penerimaan wang dan sumbangan lain oleh Majlis Perwakilan Pelajar dan Badan Pelajar Universiti yang ditubuhkan. Ketiga, Fasal 3 bertujuan untuk meminda Seksyen 16B Akta 30 untuk memperuntukkan bahawa pihak berkuasa tata tertib universiti berkenaan tiap-tiap pelajar universiti bukanlah lagi Naib Chancellor tetapi Jawatan Kuasa Tata Tertib Pelajar. Keempat, iaitu berkaitan Pasal 4, bertujuan untuk meminda jadual pertama kepada Akta 30 dan terakhir, Fasal 5, bertujuan untuk mengadakan peruntukan kecualian. Puan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk memberikan penjelasan lanjut mengenai niat dan hasrat di belakang setiap pindaan yang dicadangkan dalam RUU ini. Seksyen 15A AUKU. Pada masa ini, Seksyen 15A AUKU memperuntukkan bahawa pelajar dan atau pertubuhan badan dan kumpulan pelajar dilarang memungut wang. Secara amnya, peruntukan di bawah Seksyen 15A ini tidak membenarkan pelajar, pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar universiti untuk memungut wang dalam apa cara sekalipun, kecuali dengan kebenaran Naib Chancellor tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut. Walaupun terdapat kuasa pengecualian bagi pemungutan wang oleh Naib Chancellor, ia tetap dilihat sebagai satu halangan kepada pelajar universiti dalam melaksanakan apa-apa aktiviti bagi mengumpul wang untuk aktiviti persatuan. Oleh yang demikian, penambahbaikan kepada Seksyen 15A ini dilaksanakan bagi membenarkan Majlis Perwakilan Pelajar dan Badan Pelajar untuk memungut wang dan menerima sumbangan dalam apa cara sekalipun tertakluk kepada peraturan dan undang-undang bertulis yang sedang berkuat kuasa. Walau bagaimanapun, pindaan kepada Seksyen 15A ini masih tidak membenarkan pelajar atas kapasiti individu untuk terlibat dengan aktiviti pungutan wang atau penerimaan wang atau apa-apa sumbangan lain, melainkan jika tindakan tersebut dibuat atas nama atau bagi pihak MPP atau mana-mana badan pelajar universiti. Puan Yang di-Pertua, Seksyen 16B AUKU. Pindaan kedua melibatkan Seksyen 16B AUKU yang pada masa ini memperuntukkan bahawa pihak berkuasa tata tertib universiti berkenaan dengan tiap-tiap pelajar universiti ialah Naib Chancellor. Dalam konteks pengendalian kes tata tertib di universiti, saya makan mendapati bahawa amalan sedia ada di semua universiti awam tidak dikendalikan oleh Naib Chancellor. Sebaliknya, kuasa berkenaan terletak kepada Jawatan Kuasa Tata Tertib itu sendiri. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Tinggi bercadang untuk memindahkan kuasa pihak berkuasa tata tertib daripada Naib Chancellor kepada
jawatan kuasa tata tertib pelajar agar ia mencerminkan amalan semasa di Universiti Awam. Puan Yang di-Pertua, Seksyen 48/4 jadual pertama. Pindaan seterusnya melibatkan Seksyen 48/4 jadual pertama melibatkan tempoh pemegang jawatan MPP yang pada masa ini adalah 1 tahun atau dalam erti kata lain 365 hari. Cadangan ini sebenarnya timbul semasa tempoh pandemik COVID-19 di mana terdapat kumpulan pelajar yang mempertikaikan keabsahan Majlis Perwakilan Pelajar yang masih berkhidmat walaupun setelah tamat tempoh setahun. Hal ini terjadi kerana pilihan raya kampus tidak dapat diadakan pada ketika itu. Untuk itu, peruntukan Seksyen 48/4 jadual pertama telah dimasukkan bagi tempoh lantikan MPP dipinda daripada 1 tahun kepada 1 tahun akademik. Sebagai makluman, kalender akademik universiti ditetapkan oleh Senat Universiti masing-masing. Selain itu, susulan dari pengalaman pandemik COVID-19 tempoh hari, Kementerian mencadangkan supaya Seksyen 48(4)A dimasukkan bagi membolehkan pihak berkuasa universiti iaitu lembaga melanjutkan tempoh keahlian MPP apabila pilihan raya kampus tidak dapat dilaksanakan. Pindaan ini juga bagi membolehkan lembaga menguruskan tempoh pelantikan MPP dalam tempoh peralihan selepas tamat tempoh lantikan sehingga pilihan raya kampus diadakan. Ini bagi mengelakkan kelompongan dalam pentadbiran MPP sepanjang tempoh peralihan tersebut. Puan Yang di-Pertua, Seksyen 48/11 jadual pertama. Cadangan pindaan seterusnya adalah pada Seksyen 48/11 jadual pertama AUKU yang memperuntukkan bahawa Majlis Perwakilan Pelajar tidak boleh menyenggara apa-apa kumpulan wang atau membuat apa-apa pemungutan wang atau harta dari apa-apa punca sekalipun. Justru itu, bagi memastikan hasrat pemerkasaan mahasiswa direalisasikan, RUU ini akan memotong peruntukan Seksyen 48/11A ini dengan memasukkan peruntukan baharu bagi membenarkan universiti untuk menubuhkan apa-apa kumpulan wang atau memiliki apa-apa harta untuk diuruskan dan disenggara oleh Majlis Perwakilan Pelajar mengikut tata cara keuangan universiti. Di samping itu, Seksyen 48/11B jadual pertama dimasukkan untuk membenarkan Majlis Perwakilan Pelajar menubuhkan, menguruskan dan menyenggara apa-apa kumpulan wang. Dalam arti kata lain, saya simpulkan bahawa Majlis Perwakilan Pelajar boleh membuka dan mengurus akaun dengan mana-mana institusi keuangan yang sah. Puan Yang di-Pertua, Seksyen 48/12A jadual pertama. Dengan penambahbaikan ini, terdapat keperluan untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang akan dijadikan sebagai panduan kepada Majlis Perwakilan Pelajar dan pemegang jawatan dalam menguruskan kumpulan wang atau akaun ini. Oleh itu, sukacita saya ingin menarik perhatian ahli-ahli yang berhormat bahawa peraturan yang akan diperkenalkan ini merupakan peraturan am yang digunakan dalam urusan keuangan. Sebagai contoh, pengeluaran resit rasmi bagi penerimaan wang, sumbangan yang boleh diterima dan lain-lain. Dengan demikian, peraturan-peraturan yang akan diperkenalkan adalah untuk mendidik pelajar serta sebagai rujukan kepada mereka dalam menguruskan keuangan MPP dan persatuan masing-masing kelab. Puan Yang di-Pertua, Seksyen 49/2 jadual pertama. Cadangan terakhir dalam RUU ini melibatkan Badan Pelajar Universiti. Dengan itu, sukacita saya ingin memaklumkan bahawa Badan Pelajar Universiti turut akan menerima kemudahan sama seperti yang diterima oleh Majlis Perwakilan Pelajar. Perkara ini termaktub dalam Seksyen 49/2 RUU ini. Pada kesempatan ini, Kementerian juga ingin memaklumkan bahawa pelaksanaan ini dilaksanakan secara berfasa bermula dengan Majlis Perwakilan Pelajar terlebih dahulu. Dan sekiranya tiada isu berbangkit dan semuanya akan berjalan dengan lancar,
badan pelajar turut akan mendapat kemudahan yang sama berikutnya. Kementerian ingin tekankan bahawa cadangan pemberian kebenaran ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan dan melatih mahasiswa untuk belajar mengurus aktiviti dan keuangan persatuan masing-masing. Puan Yang di-Pertua, dengan RUU ini, maka agenda pemerkasaan mahasiswa dapat dijayakan seterusnya, melakar sejarah apabila AUKU sekali lagi dipinda untuk mengangkat martabat mahasiswa dan pelajar universiti awam kita. Oleh itu, saya memohon pertimbangan Dewan Yang Mulia ini supaya kita secara kolektif membimbing dan menjadi teladan baik kepada pelajar dan mahasiswa kita. Semoga rang undang-undang ini berupaya melakar sejarah dalam konteks pemerkasaan mahasiswa universiti awam. Sokongan daripada ahli-ahli yang berhormat semua saya dahului dengan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Dengan ini, Puan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Ada sesiapa yang menyokong? Potimo menyokong. Seorang menteri atau timbalan menteri? Saya mohon menyokong. Saya turut perintah saja. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk memindah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Ahli-ahli yang berhormat akan membahaskan rang undang-undang Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2023. Selaras dengan Peraturan Mesyuarat 36/1, saya ingin mengingatkan ahli-ahli yang berhormat dalam membahaskan rang undang-undang yang memindah Akta Induk hanya perkara-perkara yang berkaitan rang undang-undang itu sahaja yang dibenarkan bercakap dan tidak kepada perkara yang melibatkan Akta Induk. Saya akan baca senarai. Jadi saya tangguh dulu peluang. Okay. Jadi saya jemput Yang Berhormat Pulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Terima kasih Timbalan Speaker. Pertamanya Pulai mengucapkan tahniah atas pindaan 15A2 yang membenarkan MPP mempunyai kuasa untuk menerima dana-dana bagi melaksanakan aktiviti mereka di peringkat persatuan mahasiswa ini. Kerana dengan ini ia akan memudahkan lagi mereka merancang aktiviti-aktiviti yang sewajarnya dan mereka mendapat dana-dana yang tidak tergantung kepada dana-dana yang diberi oleh pihak pentadbiran universiti dan mereka tidak membebankan pihak universiti bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang ini. Saya kira itu akan memberikan satu semangat baru kepada mahasiswa ini untuk mereka merancang aktiviti-aktiviti yang baik kepada mereka pada masa akan datang. Walaupun Pulai merasakan bahawa perlu ada satu panduan terhadap peraturan ini supaya berlakunya satu keseragaman di semua pihak untuk membuat peraturan terhadap kewangan ini. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah 16B2A di mana Jawatankuasa Tata Tertib ini terdiri daripada 3 anggota, tetapi tidak dinyatakan di situ wakil daripada pelajar. Maka Pulai mencadangkan bagi mendapatkan satu Jawatankuasa Tata Tertib yang mantap, perlunya ada pandangan daripada mahasiswa itu sendiri di dalam Jawatankuasa Tata Tertib itu. Ya? Tidak tersekat hanya kepada pentadbiran industri saja, tetapi adanya pandangan yang sewajarnya dikemukakan oleh wakil pelajar ini. Maka Jawatankuasa Tata Tertib itu perlu juga diwakili oleh mahasiswa. Yang ketiga yang kaitan dengan Seksyen 48 11 4A berkenaan dengan lembaga boleh
mengurang atau melanjutkan tempoh keahlian MPP ini, saya kira di sini kekhawatiran Pulai adalah, pertamanya, jika Persatuan Mahasiswa ini umpamanya membuat satu bantahan terhadap peraturan ataupun keputusan universiti sebagai contoh, dan kemungkinan juga pihak universiti tidak setuju dengan tindakan tersebut. Jadi saya khawatir di situ adanya abuse of power, mana pelanggaran undang-undang di mana pihak berkuasa universiti sesuka hati memendekkan keahlian MPP tersebut. Yang keduanya adalah MPP ini sebenarnya dilantik oleh mahasiswa. Maknanya kita beri kuasa kepada mahasiswa untuk melantik pimpinan mereka dalam universiti. Itulah kuasa demokrasi, latihan demokrasi yang kita berikan kepada mahasiswa ini. Tiba-tiba ada satu kuasa yang dikenali sebagai lembaga ini, lembaga itu boleh menghalang pula kuasa demokrasi ini dengan memendekkan tempoh mereka ini. Maknanya saya kira di situ semacam ada satu pelanggaran demokrasi itu. Kita bagi ruang demokrasi tapi kita sekat dia dengan menyekatkan tempoh itu berdasarkan kepada keputusan lembaga. Jadi di sini berlakunya perbezaan ataupun kekurangan yang ada di situ, dan sebaiknya pada Pulai adalah kita bagi ruang kepada mereka. Pulai, boleh tanya sikit Pulai? Boleh. Kalau dengar cara Pulai berbahas tadi ni, ini nak menunjukkan kepada kita bahawa kerajaan perpaduan, kerajaan madani ini nak memberikan ruang demokrasi yang seluas-luasnya kepada mahasiswa-mahasiswa yang terdapat di dalam negara kita. Adakah Pulai bersetuju dengan pandangan Hulu Langat? Setuju sangat. Sebab saya ni adalah mangsa akta ini. Saya pernah kena di universiti akta ini. Tapi saya menyokong pindaan ini sebab ianya boleh memberikan kebaikan kepada mahasiswa untuk mahasiswa terus cemerlang pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pulai. Saya jemput Yang Berhormat Bagan Surai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Dipertua kerana memberi ruang kepada saya untuk Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu perbahasan yang dimulakan perbahasan yang baik ya daripada Ahli Parlimen Pulai ya berkaitan dengan akta ya mahasiswa pelajar-pelajar universiti ini. Yang kita harapkan semoga apa yang dibincangkan ataupun perkara ini ya dapat diluluskan ya kerana ini memberi manfaat ya kepada pelajar-pelajar yang terlibat ya di dalam aktiviti pilihan raya, demokrasi dan sebagainya di dalam universiti. Jadi terbaik buat menteri kerana membawa untuk memberikan perubahan ya di dalam akta ini. Jadi kita harap ia dapat diluluskan dengan terbaik sekali. Jadi sampai sini saja. Sekiranya anda memberikan sebarang komen sahabat semua, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun keangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.